Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 2.2 gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil GSTK. Di bawah bab yang kedua, faktor dan gandaan, di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey, soalan ini juga ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 1 KSSM, muka surat 22 hingga muka surat 24. Okey, kita terus pergi kepada bentuk soalan dan kita cuba jawab. Okey, baik. Tentukan sama ada setiap nombor yang diberi ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Okey, contoh A tu. 48, adakah dia gandaan sepunya kepada 3 ataupun 4? Okey, cara dia 48 bahagi dengan 3 dapat 16. 48 bagi 4 dapat 12. Maksudnya kat sini 48 boleh dibahagi tepat dengan 3 dan 4. Jadi jawapannya ya, 48 tu adalah gandaan sepunya untuk 3 dan 4. Manakala yang B ni 112, kita nak tentukan sama ada dia gandaan sepunya ataupun bukan bagi nombor 4 dan 6. 112 bagi 4 dapat 28, 112 bagi 6 dapat 18 bagi 4. Jadi 112 ni tidak boleh dibahagi tepat dengan 6. Jadi kesimpulannya 112 bukan gandaan sepunya bagi 4 dan 6. Okay, kita terus pergi pada soalan. Okey, baik, kaedah yang sama. Sekarang ni kita nak tentukan adakah 56 ni gandaan sepunya bagi 2 dengan 7. Jadi cara dia 56 bahagi dengan 2. Okey. Dapat 28. Okey, manakala 56 bahagi dengan 7, dapat 8. Okey, jadi kat sini kita nampak 56 boleh bahagi tepat dengan 2 dan 7. Jadi 56 adalah gandaan sepunya bagi 2 dan 7. Jadi jawapan dia ya lah. Okey, 105. Adakah gandaan sepunya untuk 3 dengan 13? Okey, jadi kita tengok 105 bahagi dengan 3. Dapat berapa? 105 bahagi 3 dapat 35. 105 bahagi dengan 13. Dapat 8 bagi 1. Okey, jadi bukan. Okey, 105 bukan gandaan sepunya bagi 3 dan 13. Okey, 216. Adakah gandaan sepunya untuk 2, 8 dan 9? Okey, kaedah yang sama. Mula-mula 216 bahagi dengan 2 dapat 108. Lepas tu 216 bahagi dengan 8 dapat 27. 216 bahagi 9 dapat 24. Okey, jadi 216 boleh bagi tepat dengan 2, 8 dan 9. Jadi jawapannya ya. Okey, 216 tu adalah gandaan sepunya kepada 2, 8 dan 9. Dah selesai kata bahagian A tu. Kita pergi pada bahagian B. Lekatkan petak-petak, seterusnya senaraikan 3 gandaan sepunya yang pertama. Okey, contoh kat sini. Boleh tengok. Katakan kita nak tentukan gandaan 4 dan 5, lepas tu 3 gandaan sepunya
tiga gandaan sepunya yang pertama untuk nombor 4 dan 5 ni. Mula-mula kita senaraikan gandaan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Manakala gandaan 5, 5, 10, 15, 20, 25. Jadi kita tengok kat sini gandaan sepunya yang pertama adalah 20. Okey, 1 darab 20, 20. Jadi kita nak tahu gandaan sepunya yang kedua dan ketiga. Okey, yang kedua tu 2 darab 20, yang ketiga tu 3 darab 20. Jadi susunan dia akan jadi 3 gandaan sepunya pertama tu 20. Okey, 2 darab 20 tadi 40, 3 darab 20 60. Jadi 20, 40, 60. Okey, dengan menggunakan kaedah yang sama, okey, kita cuba buat nombor 1 sampai 3 ni. Okey, gandaan 3 dan 7. Okey, mula-mula kita senaraikan gandaan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Manakala gandaan 7, 7, 14, 21, 28, 35. Jadi kat sini kita tengok yang mana dia punya gandaan sepunya pertama dia. Dekat 21. Jadi kat sini 3 gandaan sepunya pertama. Okay, sama dengan 21. 21 darab 2, 42. 21 darab 3, 63. Kita senaraikan terus. Okey, baik. Selesai untuk nombor 1. Okey, nombor 2. 6 dengan 9. Okey, mula-mula kita senaraikan gandaan 6. 6. Okey. 12, 18, 6 darab 4, 24. Okey. Manakala gandaan 9, 9 darab 1, 9, 9 darab 2, 18, 9 darab 3, 27. Jadi kita tengok gandaan sepunya pertama dia dekat mana? Okey, dekat 18. Okey. Jadi 3 gandaan sepunya pertama kita tulis kat situ. 3 gandaan sepunya pertama. Sama dengan 1 darab 18, 18, 2 darab 18, 36. Okey. 3 darab 18, 54. Okey. Selesai nombor 2. Nombor 3. Ada 3 nombor kat situ. 4, 9 dengan 12. Mula-mula kita senaraikan gandaan 4. Okey. 4, 8, 12, okey, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Gandaan 9, okey, 9, 18, 27, 9 darab 4, 36, 9 darab 5, 45, okey.
gandaan 12. 12 darab 1, 12, 12 darab 2, 24, 12 darab 3, 36, 12 darab 4, 48. Jadi kita tentukan gandaan sepunya pertama dia adalah ini 48. Gandaan sepunya pertama dialah 36. Okey, jadi dia nak 3 gandaan sepunya pertama. Okey, 3 gandaan sepunya pertama. Sama dengan okey 1 darab 36, 36, 36 darab 2, 72, 3 darab 36, 108. Okey, selesai soalan 3. Okey, kita pergi kepada muka surat 23. Okey. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi setiap senarai nombor yang berikut. Okey, contohnya 6 dengan 9. Okay, ada 3 kaedah yang kita boleh gunakan. Yang pertama, kaedah menyenarai gandaan sepunya. Yang kedua, kaedah pembahagian berulang. Yang ketiga, kaedah pemfaktoran. Okey, baik. Katakan 6 dengan 9 tadi, mula-mula kita kaedah yang pertama ni menyenarai gandaan sepunya. Mula-mula kita senaraikan gandaan 6, okey, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Lepas tu kita senaraikan gandaan 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Jadi daripada senarai itu kita tentukan gandaan sepunya terkecil dia kat sini, iaitu 18. Kaedah yang kedua, kaedah pembahagian berulang, 6 dengan 9 tu mula-mula kita bahagi dengan 2. Okey. Bahagi dengan 2, 6 yang boleh bahagi dengan 2 dengan tepat. Jadi 6 bagi 2 dapat 3. 9 tak boleh bagi tepat dengan 2, jadi 9 turun ke bawah. 3 dengan 9 tak boleh bahagi dengan 2, dia boleh bahagi dengan 3. Jadi 3 boleh bahagi dengan 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3. 1 dah tak boleh bagi dah, jadi 1 turun ke bawah. 3 bahagi dengan 3 dapat 1. Bila dah dapat jawapan dia 1 dekat bawah sekali, kita berhenti kat situlah. Jadi GSTK ni kita kira, kita tengok daripada nombor atas ni 2, lepas tu 3, 3. 2 darab 3 darab 3 dapat 18. Itulah nilai GSTK. Manakala kaedah pemfaktoran perdana, okey, satu-satu kita buat. 6 tu sama dengan 2 darab 3. Kita letak satu bahagian kat sini. Manakala 9, 3 darab 3. Jadi kita kena susun macam ni. Start dengan 3, lepas tu darab dengan 3. Kedudukan dia tak sama kat situ. Jadi 2 ni turun terus ke bawah, 3 turun terus ke bawah, 3 yang ni turun ke bawah. Jadi untuk cari GSTK, 2 darab 3 darab 3 dapat 18. Mari kita cuba buat soalan 1 hingga 6. Okey, nombor 1 dengan 4 kita guna kaedah kata menyenarai gandaan sepunya. Nombor 2 dengan 5 ni kita guna pembahagian berulang. Yang nombor 3 dengan 6 ni kita buat kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kita buat soalan dia. Okey, baik. Nombor 1 ni. Okey, kaedah menyenarai gandaan sepunya. Okey, mula-mula kita tulis gandaan 3. Okey, bermula dengan 3, 6, 3 darab 3, 9. Okey, 3 darab 4, 12. 3 darab 5, 15. 3 darab 6, 18. 3 darab 7, 21. 3 darab 8, 24. 3 darab 9, 27. Okey, dan seterusnya lah. Okey, tak perlu panjang-panjang lah, setakat tu lah. Okey, gandaan 7. Okey, 7. Darab 1, 7. 7 darab 2, 14. 7 darab 3, 21.
7 darab 4, 28. 7 darab 5, 35. Okey. 7 darab 6, 42. 7 darab 7, 49. Okey, katakan kat situlah. Lepas tu kita tentukan dia punya gandaan sepunya terkecil. Kita tengok. Okey, kat sini adalah 21. Jadi kita dapat terus. Okey, gandaan sepunya terkecil ya, GSTK tu. Okey, sama dengan 21. Okey. Kaedah 1 ni paling mudah lah. Cuma kita nak senarai itu ambil masa sikit lah, panjang sikit lah. Okey, tapi cara yang paling mudah. Okey, baik. Katakan kita nak buat nombor 4 ni. 3 nombor ni, 2, 4 dengan 5 ni, kita nak tentukan GSTK dah. Okay, mula-mula kita senaraikan gandaan 2. Okey, gandaan 2. Okey, 2 darab 1, 2, 2 darab 2, 4, 2 darab 3, 6, 2 darab 4, 8, 2 darab 5, 10, 2 darab 6, 12, 2 darab 7, 14, 2 darab 8, 16, 2 darab 9, 18, dan seterusnya lah. Okey, gandaan okey 2, 4, 6, 8, okey 5, 4, 20. Okey, gandaan 2 darab 10, 20. Okey, yang 2 ni kena panjang sikitlah sebab bila kita buat gandaan 4 kita tak jumpa lagi dia punya GSTK ni. Okey, kita panjangkan lagi. 2 darab 11, 22. 2 darab 12, 24. Dan seterusnya lah. Okey, lepas tu baru kita masuk kepada gandaan 4. Gandaan 4. Okey, 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. 4 darab 4, 16. Okey, 4 darab 5, 20. Nampak? Baru kita jumpa 20. Okey, 4 darab 6, 24. 4 darab 7, 28 dan seterusnya lah. Okey, manakala gandaan 5. Okey, 5, 10, 15. Okey, kita jumpa 20 kat sini, 20, 25, 30. Okey, dan 35 dan seterusnya lah. Okey. Jadi kita tengok gandaan sepunya terkecil dekat sini adalah okey 20. Okey. Baik. Jadi kita tulis kat situ GSTK sama dengan 20. Okey, nombor 1 dengan 4 tu kita guna kaedah menyenarai gandaan sepunya. Okey, kita pergi kepada nombor 2 dengan 5 ni kita guna kaedah pembahagian berulang. Okey, baik. 14 dengan 21. Kaedah pembahagian berulang ni dia sebenarnya mudah juga kalau kita faham konsep dia. Mula-mula dia bahagi dengan kata macam nombor perdana juga 2 kan, bahagi dengan 2. 14 dengan 21, 14 boleh bahagi dengan 2, 21 tak boleh bahagi dengan 2 secara tepat. 14 bagi 2 dapat 7. 21 tak boleh bagi 2 jadi 21 turun ke bawah. Okey, baik. Lepas tu 7 dengan 21 kita nak bahagi dengan nombor perdana 3. 7 nak bagi 3 tak boleh. Jadi 7 turun ke bawah. 7 tak boleh bagi tepat dengan 3. 21 boleh bagi tepat dengan 3. Jadi 7. Jadi 7 dengan 7 kita boleh bagi dengan nombor perdana 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Bila dah dapat baki 1 kat bawah. GSTK ni kita tentukan dengan mendarabkan daripada atas ke bawah. 2 darab 3 darab 7. Jadi kita tulis kat situ. GSTK sama dengan 2 darab 3 darab 7. Okey, 2 darab 3, 6. 6 darab 7,
42. Okey, selesai kaedah pembahagian berulang untuk soalan nombor 2. Kita cuba pula nombor 5 tu guna kaedah pembahagian berulang juga. Okey, 6, 15, 18. Okey, mula-mula kita bahagi dengan 2. 6 boleh bahagi dengan 2 dapat 3. 15 tak boleh bagi tepat dengan 2 jadi 15 turun ke bawah. 18 ni pula boleh bagi tepat dengan 2 dapat 9. Bila dah turun macam ni, 3, 15 dengan 9 tak boleh bagi tepat dengan 2. Jadi dia boleh bagi tepat dengan 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. 9 bagi 3, 3. Okay, seterusnya, kita bahagi lagi dengan 3. 1 dah tak boleh bagi dengan 3. Jadi 1 turun ke bawah. 5 tak boleh bagi tepat dengan 3. 5 turun ke bawah. 3 bahagi tepat dengan 3 jadi 1. Jadi bila tinggal macam ni, kita bahagi dengan 5. 1 turun ke bawah. Dah tak boleh nak bagi dah. 5 bagi 5, dapat 1. 1 tak boleh bagi tepat dengan 5, turun 1. Jadi bila dah bagi semua 1, GSTK sama juga dengan nombor 2. Jadi konsep dia, kita baca daripada atas ke bawah. Jadi kita tulis kat situ, GSTK sama dengan 2 darab 3 darab 3 darab 5. Okey, 2 darab 3 darab 3 darab 5. Okey, jadi kita dapat gandaan sepunya terkecil dia. Bersamaan dengan 90. Okey. Selesai untuk kaedah pembahagian berulang. Okey, kita pergi kepada nombor 3 dengan nombor 6 ni kita guna kaedah pemfaktoran perdana. Okey, cara dia macam ni. Okey, baik. 12 dengan 28. Okey, kita buat senarai macam ni. 12 sama dengan 2 darab 2. 2 darab 2. Lepas tu darab dengan 3 kan. Okay, kita jarakkan sikit 3 tu. Okay, mula-mula lepas tu tengok 28. Ni 28 sama dengan 2 darab dengan 7. Okay, jadi darab 7 letak kat sini. Okay, lepas tu kata darab 3 tu kita rapatkan sikit. Macam ni. Darab 3. Jadi ada perbezaan. Saya 2 dengan 2, 3, 7. Jarak dia kita asing-asingkan macam tu. Okey, jadi kita nak kira dia punya GSTK, kita tengok kat sini. Yang sepunya yang ni. Okey, 2 darab 2 ni. Jadi yang ni turun ke bawah, 2 darab 2 turun ke bawah. 3 turun ke bawah, darab dengan 3. 7 turun ke bawah. Okey, ini kita boleh cari GSTK dia. Jadi nilai GSTK dekat sini, nombor 3 tu, 2 darab 2 darab 3 darab 7. Jadi akan dapat nilai GSTK itu 84. Itu kaedah dia. Okey, baik. Untuk nombor 6, dia agak complicated sikit tapi kita kena susun bagi sama. Okey, baik. Mula-mula 18. 18 ni sama dengan 2 darab, dia 2 darab 9 kan, 2 darab 3 darab 3. Okey, baik. Kita tulis kat sini dululah, tengok 2 darab 3 darab 3. Okey, katakan macam tu. Manakala 24 ni sama dengan 2 darab dia 4 darab 6 kan. Okey, 2 darab 2, 4. Darab lagi dengan 2, 8. 8 darab dengan 3. Okey, jadi selarilah kat sini. Okey, 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 3, 24. Okey, dia macam ni lah kedudukan dia. Manakala 36 ni dia 4 darab 9 kan. Okey, baik.
4 kat sini. Maksudnya kita susun kat sini. 2 darab 2, 4 darab dengan 3 darab dengan 3. Kita susun bagi selari atas. Daripada atas ni dengan bawah ni. 18, 24, 36. Jadi kedudukan dia akan jadi macam ni. Okey. Nak tahu GSTK dia ni. Nilai GSTK. Okey. Jadi 2 ni turun ke bawah. Okey, turun ke bawah. Okey. Lepas tu yang ni, yang sama ni. Yang ni 2 ni turun ke bawah. Yang ni sama juga, turun ke bawah. Okey. Lepas tu ni 3 turun ke bawah. Selari. Ni pun 3 turun ke bawah. Okey, sini 2. Ni pun 2, darab dengan 2. Ni pun 2. Ni 3. Yang ni 3. Okey, jadi kita darab semua tu. Okey. 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Jadi dapat 72. Okey. Jadi cikgu highlightkan sekali lagi. Okey, ni 2 ni dapat daripada sini. Manakala yang ni 2 kan? 2 yang ni. Jadi kita pilih satu je, 2 turun ke bawah. Yang ni dia selari dengan ni. Nombor dia tu 2, kita pilih satu je kat sini. Ni selari dengan ni. 3. Okey, jadi 3 turun ke bawah. Ni selari dengan ni. Okey, itulah kaedah dia. Ataupun kita nak tentukan betul tak dapat jawapan ni, kita cuba kaedah 1, kaedah 2, dapat tak jawapan sama? Mesti dapat sama. Okey, itu cadangan cikgu lah. Okey, mesti semak guna kaedah yang 1 dengan 2 tu, kita guna ketiga-tiga kaedah dapat jawapan sama. Okey, baik, selesai. Muka surat 23. Okey, muka surat terakhir, muka surat 24. Penyelesaian masalah yang melibatkan gandaan. Okey, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Okey, baik. Ada 3 soalan. Soalan pertama, pensel dijual 10 batang per pek dan pemadam dijual 12 ketul per pek. Ardi ingin membeli bilangan yang sama bagi pensel dan pemadam. Berapakah bilangan pek yang paling kurang bagi setiap jenis alat tulis yang perlu dibeli oleh Ardi? Okey, baik. Yang ni dia melibatkan gandaan. Okey, mula-mula kita buat gandaan 10. Okey, kita senaraikan gandaan 10. Okey, gandaan 10 untuk pensel tu. Okey, dan yang keduanya gandaan 12 untuk pemadam. Okey, gandaan 12 untuk pemadam. Okey, gandaan 10. Okey, 10 darab 1, 10, 10 darab 2, 20, 10 darab 3, 30, 10 darab 4, 40, 10 darab 5, 50, 10 darab 6, 60, 10 darab 7, 70. Okey, katakan tentulah. 8, 80. Okey, katakan sampai macam tu. Okey, gandaan 12 pula. 12 darab 1, 12. 12 darab 2, 24. 12 darab 3, 36. 12 darab 4, 48. 12 darab 5, 60. 12 darab 6, 72. 12 darab 7, 84. Okey, katakan sampai situlah. Jadi kita dah jumpa dia punya gandaan sepunya terkecil tu ialah 60. Okey, kita tulis kat sini. Gandaan sepunya terkecil dia adalah 60. Okey, baik. Sekarang ni maksudnya kat sini ada bilangan pensel tu adalah 60. Kata bilangan pemadam tu pun 60 juga. Maksudnya dia kata bilangan yang sama. Maksudnya bilangan sama sekarang ni. Pensel dengan pemadam tu 60-60. Jadi kita nak tengok berapa bilangan pek tadi. Satu pek tu ada 10 batang pensel, manakala satu pek tu ada 12 ketul. Jadi kita kena buat macam ni. Bilangan pek pensel kita tulis. Bilangan
pensel yang paling kurang lah. Maksudnya kita dah ambil JSTK tadi tu, maksudnya bilangan yang paling kurang, gandaan yang paling kurang. 60 bahagi dengan 10. Okey, 10 batang per pack tu kita nak dapat bilangan pack dia. Jadi 6 pack pensel. Manakala bilangan pack pemadam sama dengan 60, kata ketul pemadam tu bahagi dengan 12 sebab satu pack tu ada 12. Jadi 60 bagi 15 dapat 5 pack pemadam yang paling kurang lah untuk setiap jenis alat tulis tu. Okey, selesai nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Jamil mencuci pakaian setiap 6 hari dan Khalid mencuci pakaian setiap 9 hari. Jika Jamil dan Khalid mencuci pakaian pada hari ini, berapa harikah dari sekarang mereka akan mencuci pakaian pada hari yang sama sekali lagi? Okey, Jamil 6 hari sekali, Khalid setiap 9 hari sekali. Okey, kita tulis kat sini. Seorang ni nama Jamil, seorang lagi tu nama Khalid. Jadi kita tulis dia punya gandaan. Okey, Jamil tu gandaan dia 6 hari. Jadi 6/1 6, 6/2 12, 6/3 18, 6/4 24, 6/5 30 dan seterusnya lah. Khalid pula 9 hari sekali. Jadi 9/1 9, 9/2 18. Okey, 9/3 27, 9/4 36, katakan macam itulah. Okey, sini pun kita dah jumpa dia punya GSTK. Fokus kita tengok GSTK. Okey, GSTK dia 18. Okey, GSTK 18. Jadi apa maksudnya GSTK 18? Okey, maksudnya kita tulis ayat sikit. Jamil dan Khalid akan mencuci pakaian pada hari yang sama sekali lagi. Lapan belas hari akan datang. Okey. Itu pentingnya kita gunakan konsep gandaan dan juga gandaan sepunya terkecil itulah. Okey. Baik, selesai nombor 2. Okey, nombor 3, soalan terakhir. 2 buah lampu neon dihidupkan pada masa yang sama. Sebuah mengelit setiap 4 saat. Manakala sebuah lagi mengelit setiap 6 saat. Dalam tempoh 60 saat, berapa kalikah kedua-dua lampu neon itu akan mengelit serentak? Okey, baik. Ini melibatkan gandaan juga. Okey, kita tulis kat sini. Neon 1. Okey, lepas tu neon 2. Okey, neon 1 tu 4 saat dia kata. Jadi, gandaan 4. 4/1 4, 4/2 8, 4/3 12, 4/4 16.
Okey, 4 darab 5, 20. Okey, 4 darab 6, 24 dan seterusnya lah. Manakala neon 2 ni setiap 6 saat. 6 darab 1, 6 darab 2, 12. 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24. 6 darab 5, 30. Okey, dan seterusnya. Kita tengok dia punya gandaan sepunya terkecil. Okey. Kat sini kita tengok gandaan sepunya terkecil dia adalah 12. Jadi kita tulis ni GSTK sama dengan 12. Okey, soalan dia tanya, dalam tempoh 60 saat, okey, jumlah keseluruhan 60 saat, berapa kalikah kedua-dua lampunya itu akan mengelip serentak? Okey, berapa kali? Jadi sekarang ni pada saat ke-12, okey, gandaan sepunya dia pada kata 12. Mengelik serentak. Maksudnya kita nak tengok berapa kali. Jadi 60 bahagi dengan 12 lah. Okey, berapa kali mengelik serentak? Okey, berapa kali mengelik serentak? Jadi 60 saat tu 60 bahagi dengan 12. Jadi berapa kali? 5 kali. Okey. Jadi selesai untuk kesemua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 2.2 ni kita panggil gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Okey, dengan tunjuk ajar cikgu ini, insya-Allah para pelajar lebih tahu, lebih faham, lebih mahir dan menguasai kata bentuk-bentuk soalan yang melibatkan soalan gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil dan dapat melaksanakan jalan pengiraan yang lengkap dengan jawapan yang tepat. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.